Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, OBT, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan untuk kita sama-sama berada di surau ini, bermula daripada pagi tadi, bermula daripada qiyamul lail pukul 4, kita mula qiyam tadi sampai pukul 5. Kemudian sama-sama bersahur, solat subuh berjemaah, dan Allah masih mengizinkan kepada kita untuk kita sama-sama duduk, diberi masa untuk kita mendengar tazkirah pada pagi ini. Jadi sepatutnya pada pagi ini qiyam dan juga kuliah subuh ni Ustaz Hairullah, tapi ada masyaqqah, ada keunzuran. Saya ni nasi tambah aja. Nasi tambah ni dia tak penting sangat. Dia penting min nasi tu kan. Nasi tambah ni ada, okey, tak ada pun tak apa, sebab nama dia pun nasi tambah kan, tambahan aja. Jadi insya-Allah pada pagi ni, hari ni kita dah masuk 29 Ramadan, betul 29. Habis dah malam tadi kita punya qiyam yang terakhir, habis dah ganjil-ganjil yang terakhir daripada bulan Ramadan. Moga-moga kita semua dah dapatlah yang dikatakan Lailatul Qadar tu kan. Dia kelebihan-kelebihan tu kita dah dapat insya-Allah, dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, insya-Allah kita dapat. Dan pada hari ini ada beberapa perkara yang berlaku, antaranya ialah kita ada gerhana matahari. Kita ada program ke surau. Ada buat ke solat gerhana? Saya tak ada malam tadi. Ada pengumuman apa? Tak ada. Setakat ni tak ada. Jadi di gerhana matahari start pada berapa? 11 lebih kan? 11 lebih sampai dekat-dekat pukul 12.45 gitulah, gerhana matahari. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan yang ada ke lapangan pada hari ini, Masjid Nurul Jannah saya rasa ada, mungkin Masjid Syarif ada buat, boleh sama-sama pergilah solat sunat gerhana matahari. So biasa solat sunat gerhana matahari ni dia punya rokok dia 2 kali. Dia lain sikit kan. Jarang kita buat, kadang-kadang lupa kan. Gerhana matahari, gerhana bulan ni solat dia, rokok dia 2 kali. Rokok naik balik, baca Fatihah balik, kan? 2 rakaat gitu. Ada juga pendapat mengatakan dia macam biasa je. Sebab masa kalau kita baca hadis tu yang cerita sahabat tu dia tunggu Nabi bangkat, tengok Nabi rokok dia kan. Tu adalah cerita di sebaliknya. Ada ulama kata sembahyang sunat macam biasa je, 2 rakaat, bukannya rokok 2 kali. Maksudnya 2 rakaat tu 4 kali rokok kan. Biasa solat sunat 2 rakaat 2 rokok kan. Ini 4 kali rokok. Ada ulama dia kata macam biasa je, 2 rokok pun apa okey juga. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan, kita nak ambil sempena kita mungkin besok raya dan mungkin juga besok tak raya kan. Kemungkinan tu ada. Kemungkinan boleh jadi raya, kemungkinan tak raya. Kita dekat negara kita ni kita ambil pegang 2, dia ada hisab dan juga ru'yah. Hisab tu ikut matematik lah. Ru'yah tu tengoklah. Ru'yah tu tengok dari sudut apa nama ni? Dari sudut perkiraannya, kalau tengok mata, dia punya anak bulan tu dia dah naik dah dekat 2 darjah dah. Biasa standard 3 darjah. Ini kata orang falak lah, saya bukan orang falak. Ada orang pakar-pakar falak dia kata kalau 3 darjah tu clear lah, dia naik baru 2 darjah petang ni. Jadi kalau ikut orang falak dia kata kalau tempat tu clear, okey, insya-Allah nampak kan. Kalau tempat tu berawan tu sini tak kabus ke, memang agak payah nak nampak. Maka kita puasa lah besok Sabtu, kita raya. Mungkin ada setengah negara tu dah announce kan. Itu bezalah. Macam kita kat Malaysia ni kita tunggulah pihak pemegang mohon besar kan. Tunggu yang diputuskan. Okey, insya-Allah pada pagi ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kita nak ambil sikit
tajuk dia menyambut Aidilfitri menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok macam mana kita nak sambut hari raya ni ikut sunnah Nabi. Apa perlu kita buat? Adabnya, tata caranya, apa yang perlu kita jalankan. Jadi kalau raya maksudnya hari ni malam ni maghrib tu dah mula dah kan nak raya kan. Kalau raya dia kata. Okey, ni ada sedikit potongan tulisan ni kata. Hari raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai hari raya puasa ataupun hari raya fitrah dan hari lebaran. Hari raya Aidilfitri merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia dan tidak kira bangsa sama ada Melayu, India, Muslim dan lain-lain bangsa di seluruh dunia yang beragama Islam bagi menandakan berakhirnya Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadah puasa dengan tekun. Ia merupakan antara 2 perayaan terbesar bagi umat Islam selain hari raya Aidil Adha, itu hari raya korban, hari raya puasa lah. Hari raya puasa bermula melalui 2 cara, iaitu melalui ru'yah. Ru'yah ni melihat anak bulan ataupun secara hisab. Hisab ni kiraan lah, orang belajar dulu ilmu hisab, ilmu matematik. Sekiranya melalui ru'yah, apabila anak bulan kelihatan, ini menandakan bermulanya satu Syawal. Kalau petang ni dia nampak tu, besok kita raya, nampak anak bulan. Iaitu bulan ke-10 dalam takwim hijrah Islam. Jadi kalau Syawal tu bulan ke-10. Kadang-kadang kita tak ingat pun. Kan Ramadan ni bulan ke berapa? Bulan ke-9 rupanya. Tapi kalau tanya bulan orang putih ni semua tahu. Bulan 9 bulan berapa? September kan. Tanya bulan Islam apa? Kena kira balik. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, ni sampai baru jumpa Ramadan kan. So Ramadan tu bulan yang ke-9, yang ke-10 ialah bulan Syawal. Dia kata. Di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan oleh pegawai bertugas pada sebelah petang hingga waktu maghrib di beberapa tempat strategik. Kita tunggulah petang ni. Orang falak ni buat kerja. Perayaan Hari Raya Puasa merupakan berakhirnya tempoh untuk membayar zakat fitrah, iaitu zakat yang dikenakan kepada mereka yang masih hidup sehingga masa itu. Zakat fitrah tidak perlu dibayar bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kalau dah mati tak payah bayar lah. Yang hidup ni kena bayar. Kebiasaannya orang Islam juga akan mula membayar zakat fitrah semenjak bulan puasa bermula. Dan zakat fitrah ini akan berhenti dikutip apabila solat Aidilfitri dimulakan. Baru semalam kita baca tentang, semalam ke kemarin kita baca hadis tentang bayar zakat. Oleh itu pada kebiasaannya solat Aidilfitri dilewatkan sedikit berbanding solat Aidil Adha. Hikmahnya dilewatkan sedikit solat Aidilfitri adalah bagi membenarkan peluang bagi mereka yang belum membayar zakat menunaikan kewajipan mereka dan disunatkan makan dahulu sebelum pergi ke masjid. Okey, so ada 2 dia kata hikmah. Maksudnya kalau kita biasa kan kita semayang hari raya puasa ni dilewat sikit. Satu, ada mazhab kita Syafi'i ta'ala, ada mazhab yang paling afdal dia nak pagi sebelum semayang raya tu duduk kejar waktu yang paling afdal. Satu. Yang kedua dia kata sunat kita makan. Kita makan dulu Okey. Berlainan pula solat Aidil Adha digalakkan diawalkan waktunya bagi memberi lebih banyak masa untuk penyembelihan korban. Kalau Aidil Adha tu kita semayang awal. Biasanya Aidilfitri ni kita berapa? 8 berapa ya? 8 suku, 8,5. 8,5 dah keluar dah 8,5. Kalau Aidil Adha tu dia gitu dia kata lebih banyak. Kerana Aidil Adha tu sebab dia nak bagi peluang selepas tu ada penyembelihan korban masa yang lebih. Lazimnya di negara kita khususnya sebaik sahaja diumumkan bahawa hari raya telah jatuh pada malam tersebut, sejurus itulah kedengaran bunyi-bunyi mercun yang dipasang bagi menyemarakkan musim perayaan ini. Tu dengar bunyi mercun dulu bunyi kan. Okey. Pada kebiasaannya perkara ini dilakukan oleh golongan muda dan kanak-kanak. Di samping itu juga lagu-lagu hiburan dan bermacam-macam terus berkumandang, diikuti dengan pesta-pesta sehingga beberapa hari untuk memeriahkan lagi suasana sambutan hari raya. Perkara ini adalah satu perkara yang bertentangan. Yang ni ayat ini perenggan seterusnya dia kata. Perkara ini adalah satu perkara yang bertentangan dengan kehendak syarak.
dan bercanggah dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperbetulkan. Sama ada sedar atau tidak, pada hakikatnya dengan melakukan perkara sedemikian kita seolah-olah meniru sesuatu kaum atau agama lain, bagaimana cara mereka merayakan hari kebesaran atau perayaan mereka. Umat Islam sangat dilarang dari meniru dan mengikut cara itu. Dapat tahu je, pemegang mohon besar umum je, mau main merconya, pasang lagu raya, dendang perantau kan, ada feel rayanya tu dekat situ kan. Jadi tu tak berapa tepat. Islam ada memperjelaskan di dalam kitab-kitab fiqh bagaimana cara menyambut hari raya seumpama ini. Islam adalah satu-satunya agama yang diredai oleh Allah serta agama paling sempurna dan lengkap. Firman Allah Subhanahu wa taala, dibuat makna di sini, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmat-nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agamamu. Surah Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu dia punya ayat Quran dia. Kesempurnaan Islam itu terserlah apabila ia mampu menangani segala permasalahan manusia secara menyeluruh. Islam telah membicarakan isu-isu bersifat global seperti sistem ekonomi, pemerintahan, kekeluargaan, pendidikan, malah juga menyentuh sekecil-kecil perkara seperti adab, masuk ke tandas dan beristinja. Adalah penting bagi kita untuk sentiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dalam mengendalikan upacara sambutan Aidilfitri. Kerana inilah masa untuk kita semua membuktikan bahawa kita benar-benar telah menjadi seorang insan yang bertakwa setelah melalui ujian pada bulan Ramadan. Puasa dah. Sebulan, tiba-tiba raya habis. Kita kantoi. So, kita kena berhati-hati. Kerana padanya terdapat ibadah puasa yang berupaya membentuk golongan muttaqin, orang yang bertakwa. Justru itu ada baiknya sekiranya kita mengetahui apakah amalan-amalan yang telah diajar oleh Rasulullah sempena menyambut kita ketibaan hari lebaran. Lebaran ini baru dia masuk. Yang pertama dikatakan sini, ini adab-adab kita menyambut hari raya. Yang pertama disebut kat sini bertakbir. Bertakbir. Bertakbir ni pada tarikh 1 Syawal, lepas diumum macam tu, lepas maghrib, dah boleh takbir dah. Bermulanya takbir hari raya. Kalau macam tahun lepas tu kalut, dengar cerita Sabah Sarawak dah sembahyang tarawih dah kan. Dia orang sembahyang tarawih, kita sini raya kan. Bertakbir pada tarikh 1 Syawal bersempena Aidilfitri merupakan satu amalan yang disyariatkan. Takbir pada hari raya, pada hari Aidilfitri bermula ketika terlihatnya hilal, iaitu anak bulan, dan berakhirnya setelah selesai kemuncak hari raya, iaitu ketika imam selesai berkhutbah. Dia takbir ni ada beberapa jenis. Ada jenis takbir terus, takbirnya ganti-ganti. Ada takbir lepas waktu solat, kan? Jenis takbir-takbir tu. Tapi dia kata ni yang besarnya, kalau ikut hadis Nabi, dia bermula tu ketika nampak hilal, berakhir setelah selesai kemuncak hari raya. Untuk takbir yang maksudnya terus bertakbir. Pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, pukul 3, 4 malam tu kan. 4 pagi tu takbir terus. Sebab kita ada lepas zuhur kan kita takbir lagi. Lepas asar pun kita takbir kan. Maghrib tu habis dah. Hari yang pertama kan. Nak cerita yang takbir terus menerus, tak hentinya tu, maka dia berhenti ketika mana semayang hari raya. Okey. Dia sebutkan firman Allah. Supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, supaya kamu membesarkan Allah dengan bertakbir kerana telah memberi petunjuk kepada kamu dan supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 185. Selalu saya buat ayat ni. Walitukammilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat cerita tentang puasa. Ada juga disunahkan untuk kita bertakbir di sepanjang perjalanan dari rumah kita menuju ke masjid untuk menunaikan salat Aidilfitri. Ini jarang kita buat. Ni sunnah Nabi ni. Nabi, sahabat tu kalau daripada rumah tu nak semayang raya tu dia akan bertakbir kan. Pergi ke masjid, masing-masing takbir. Masing-masing takbir. Orang ni bertakbir, yang ni bertakbir, ni takbir, ni bertakbir. Itu sunnah Nabi. Kita tak buat benda tu. Kita biasa pergi pakai lawa-lawa cantik, okey, tengok senyum-senyum kan.
Ada juga yang bertakbir. Tapi sunnah tu kita tak buat. Takbir tu suara orang dengar, orang ni bertakbir, orang ni bertakbir, orang ni bertakbir, gitu. Yang tu kita tak buat. Mungkin kita boleh amalkan. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ni dia ambil kalam Al-Albani ni, ulama yang salaf lah ni. Mengenai syariat bertakbir pada hari raya Aidilfitri, yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin ialah bertakbir dengan suara lantang ketika dalam perjalanan menuju ke tempat solat. Walaupun kebanyakan umat Islam mula memandang remeh sunnah ini. Tu takbir tu kena kuat. Dia tak boleh takbir pula sebab kita hari raya kan. Untuk sambut hari raya tu kita bertakbir kuat. Nak pergi ke masjid. Ini disebut dalam kitab, dalam karya beberapa orang ulama. Bertakbir sejak mula keluar dari rumah bertujuan menyerlahkan syiar Islam di setiap pelusuk jalan yang dilalui ketika menuju ke tempat solat. Itu sunnah Nabi SAW. Kita boleh keluar tu masing-masing tengok ini baju raya dia ni tengok orang yang ni gini, yang ni cantik tu kan. Tapi kita tak apa. Tapi yang itu kita kena baikilah sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz ucapan selamat pada hari raya Aidilfitri. Okey. Satu bertakbir, kemudian lepas takbir tu dia ada lafaz khusus yang disunnahkan. Apa dia? Majoriti amalan umat Islam di Malaysia akan mengucapkan antara satu sama lain pada hari lebaran dengan ucapan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin, selamat hari raya. Hari raya ni kita minta maaf, ini minta maaf kan. Itu biasa kita buat kata. Namun apa yang lebih bertepatan dengan amalan para salafus soleh dalam meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, yang dinukilkan daripada Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, katanya, apabila para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di hari raya, sebahagian mereka mengucapkan kepada yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Dia kata, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Ini ada sebutkan dalam Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani jilid yang kelima, muka surat 270. Itu yang perlu kita amalkan. Ucapan, nampak je, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, kan? Itu lafaz yang perlu kita sebut. Jumpa je hari raya ni, malam tu besok jumpa kawan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kita dan juga amalan kamu. Kita dah puasa sebulan kan, harap Lailatul Qadar, harap keampunan Allah. Selesai dah semua tu, maka raya tu, moga Allah terima daripada aku, daripada kamu. Moga Allah terima amalan kita, amalan aku, amalan kamu. Itu lafaz yang disebut oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini amalan para sahabat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meneruskan qiyamul lail. Meneruskan qiyamul lail. Maksudnya kalau besok raya, malam raya tu qiyamul lail. Ini biasa malam raya kita mesti sibuk lah, surau mula kosong. Kan? Hari ni tengok ada lagi banyak lagi saf tu, ada 3-4 saf. Tengok tu sonok kan. Tapi lepas raya ni besok makin kurang. Ada orang, dia bila Ramadan 30 hari, dia akan tambah lagi 10 hari. Dia nak ambil kelebihan 40 waktu kan, semayang berjemaah. Lepas 40 hari tu dihilang. Ada orang lepas je raya, masuk raya, hilang terus kan. Adalah beberapa style. Tapi biasa kita tengok bila raya tu makin berkurang. Jadi sunnahnya apa? Meneruskan qiyamul lail. Jika sepanjang bulan Ramadan kita telah bersungguh-sungguh menghidupkan malam dengan pelbagai ibadah, terutamanya salat qiyam Ramadan, salat tarawih, ia seharusnya diteruskan juga pada hari-hari berikutnya dengan mengerjakan salat tahajud. Saranan ini tidak bermaksud mengkhususkan pada malam Aidilfitri untuk dikerjakan qiyamul lail. Apa yang cuba ditekankan di sini adalah semangat mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih itu haruslah diteruskan dengan mengerjakan qiyamul lail pada hari-hari berikutnya sesudah bulan Ramadan. Bukan pula dia kata jadi satu amalan khusus malam raya, tapi dia nak qiyam itu diteruskan. Maksudnya kita dah berlatih dah daripada bulan Ramadan 10 yang akhir, maka qiyam tu kita teruskan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mandi pada pagi hari raya, dia kata. Disunnahkan mandi di pagi hari raya sebagaimana mandi wajib. Sama ada betul-betul mandi wajib ke ataupun mandi tu ikutlah. Itu masing-masing punya bahagian lah. Disunnahkan, maksudnya sunnah Nabi
mandi pagi hari raya sebagaimana mandi wajib, iaitu sebelum berangkat menuju ke tempat pelaksanaan salat Aidilfitri. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai mandi. Adakah diharuskan mandi setiap hari? Beliau menjawab, tidak harus. Tidak harus melakukannya. Namun mandi yang diharuskan ialah mandi pada hari Jumaat, hari Arafah, hari Aidil Adha dan hari Aidilfitri. Ni perkara-perkara yang ditekankan. Bukan pula maksudnya tiap-tiap hari pula kena mandi. Ni antara sebab ada riwayat yang menyebutkan sedemikian. Maka pagi tu kita mandi dululah. Dah balik subuh tu nak pergi salat tu mandi dulu. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, makan sebelum solat Aidilfitri. Ni kita kena jamah sikit. Disunahkan juga, sunnah Nabi bagi kaum muslimin menjamah makanan sebelum berangkat menunaikan solat Aidilfitri. Perbuatan ini bertujuan menutup segala andaian bahawa dibenarkan berpuasa pada hari raya. Menurut Al-Muhallab radhiyallahu anhu, mengenai hikmah menjamah makanan sebelum mengerjakan solat hari raya adalah agar seseorang tidak berpendapat bahawa dia boleh berpuasa sehingga solat hari raya Aidilfitri dilaksanakan. Ada orang yang dia ada pandangan, maksudnya dah puasa 30 hari, nak sampai solat hari raya tu jangan makan dulu, lepas balik raya baru solat tu baru makan. Ada yang berfikiran gitu. Kita mungkin tak ada lah fikiran itu, tapi ada yang berpandangan begitu. Maksudnya puasa pagi tu dia puasa lagi sampai semayang hari raya, balik raya baru makan. Jadi nak buang pandangan begitu, maka kita jamah dulu sebelum solat hari raya. Seolah-olah Rasulullah ingin menutup prasangka semacam itu. Ini disebut dalam Fathul Bari. Biasanya Rasulullah SAW akan memakan kurma. Nabi biasa dia makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Pada pagi hari raya, dia makan sebiji ke, 3 biji ke, 5 biji ke, Nabi makan. Itu sunnah Nabi. Kalau kita nak ambil sunnah Nabi tu, pagi raya tu sebelum pergi tu cari makan tamar. Makan tamar, kemudian makan bilangan dia ganjil. Namun tidak bermakna umat Islam perlu menyediakan buah tamar untuk dimakan pada pagi hari raya Aidilfitri. Bukanlah pula jadi wajib. Itu sunnah Nabi dia begitu. Mereka bebas memakan apa sahaja. Tetapi mengikut sunnah itu lebih baik daripada menyanggahinya. Ketupat makan juga, lemang makan juga, lontong makan juga. Tapi ambil juga sunnah tu kan. Ambil kurma bilangan yang ganjil. Sedangkan sunnah itu termasuk perkara tauqifi. Maksudnya tidak boleh dipersoalkan. Dia buat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi ke tempat solat pada pagi Aidilfitri sebelum memakan beberapa biji kurma. Murajja' bin Raja' berkata, Ubaidillah menceritakan kepadaku bahawa Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dalam jumlah yang ganjil. Ini hadis riwayat daripada Bukhari dan di dalam Sahih Bukhari. Namun jika tidak memiliki kurma, maka dibolehkan untuk mengisi perut dengan makanan lain, terutama makanan yang manis-manis seperti madu. Itu juga digalakkan. Yang benda manis ni secara umum, maksudnya benda dalam suasana benda yang baik ni yang digalakkan kita makan benda yang manis-manis dulu. Okey. Sekiranya tidak ada makanan sama sekali memadai dengan hanya minum air. Aku sibuk sangat, tak sempat kan. Kita tugas ke jadi imam ke Bilal ke, tugas OBT kan. Sibuk sangat. Kurang-kurang teguk air. Okey. Itu yang kelima. Okey, yang keenam, memakai pakaian yang indah. Dia kata, disunahkan kaum muslimin menghias diri dengan pakaian yang indah-indah pada hari raya. Ini memang kita buatlah. Hari raya tu memang ada pakaian untuk hari raya je khusus kan. Memang khusus. Ini biasa kita buat. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai seseorang memakai pakaian terbaik yang dimilikinya pada hari-hari raya, iaitu hari Jumaat, 2 hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, dan tempat diadakan majlis seperti majlis perkahwinan. Dia hendaklah memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian. Ini ditulis dalam Al-Um, Imam Asy-Syafi'i. So bagi kita mazhab Syafi'i, ini yang disunahkan dalam mazhab kita. Okey.
Ini biasa kita buatlah. Bagi kaum wanita pula, walaupun disunahkan memakai pakaian yang cantik, namun mereka hendaklah menghindari dari memakai pakaian yang bercorak-corak serta perhiasan yang berlebih-lebihan sehingga menarik perhatian golongan lelaki. Jadi orang perempuan pun pakai cantik-cantik juga. Jadi kena berhati-hati. Tambah pergi pula solat sekali, orang lelaki ni tak nampak dah jalan nanti kan. Duk tengok sana, tengok sini. So kena buat yang terbaik lah, kesesuaian tempat itu. Bagi golongan kanak-kanak pula, Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah menambah, mengenai golongan kanak-kanak pula, mereka boleh memakai pakaian paling bagus yang dimilikinya, baik lelaki maupun perempuan, dan mereka juga boleh memakai perhiasan emas atau apa sahaja perhiasan. Itu bagi perempuan lah, boleh pakai emas. Ini juga disebut dalam Semoga di pagi hari raya kita akan memilih pakaian yang terbaik serta paling mahal mengikut kemampuan masing-masing. Menuju ke tempat solat hari raya, disunahkan juga bagi kaum lelaki memakai wangi-wangian, tetapi tidak disunahkan kepada kaum wanita. Ingat tu, jenis wangi-wangi ni orang lelaki je pakai. Kita tengok nak keluar pagi tu kan, semayang raya tu, tengok orang rumah kita anak-anak perempuan yang pakai wangi-wangi. Kita je pakai atar, kita orang lelaki. Orang perempuan ni kalau dia pakai nanti hukum, dia ada hukum khusus sebelah orang perempuan tu. So kita je pakai, dia orang pakai lawa-lawa tu okey. Wangi-wangi orang lelaki pakai, kita nak elakkan fitnah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana wanita yang memakai wangian lalu dia melintas di hadapan lelaki supaya mereka dapat menghidu kewangiannya, dia adalah penzina. Ini hadis Nabi ni. Hadis dalam An-Nasai, dalam Sunan An-Nasai. So perempuan ni kita elaklah pakai wangi-wangi. Dia menarik, tertarik, macam-macam lah penarik dia. Namun begitu bukanlah bermakna kaum wanita harus membiarkan dirinya berbau busuk. Islam adalah agama yang menitik beratkan kebersihan serta kesihatan diri. Dibenarkan bagi wanita untuk memakai wangian yang keharuman sekadar untuk menjaga dirinya dari berbau busuk dan tidak sehingga menarik perhatian orang di sekelilingnya. Haruman-haruman yang kuat dan boleh menaikkan nafsu berahi hanyalah khusus untuk suaminya sahaja. Jadi orang perempuan kena ingatlah, kita isteri anak-anak perempuan tu janganlah pula sampai bau busuk pula pakai yang biasanya kalau perfume ni dia akan berbau kan. Jadi elakkan pakai yang biasa-biasa je lah. Elakkan fitnah. Kalau dia rasa nak wangi-wangi, pakai kat rumah untuk suami. Ni kadang-kadang untuk suami tak pakai pun. Bila keluar baru pakai. Pergi kerja bukan main dari dia punya bau dia kan. Pada jauh dah pengit hidung cium kan. Boleh keluar pergi kerja. Kat rumah dia, Allahu Rabbi, dia punya bau dia. Sama, pergi ke dapur dengan kat bilik sama bau dia kan. Tu kita ingatlah orang rumah kita. Okay. Kemudian yang ketujuh, berjalan kaki menuju tempat dikerjakan solat hari raya. Ni juga berjalan kaki menuju tempat dikerjakan solat hari raya. Umat Islam dianjurkan berjalan kaki menuju ke tempat solat Aidilfitri jika tidak keberatan. Kita yang dekat-dekat ni jalan kaki lah. Kerana apa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia kata, termasuk sunnah, kata dia. Termasuk sunnah iaitu engkau berjalan kaki menuju ke tempat solat hari raya dan memakan sesuatu sebelum berangkat. Kata, maksudnya jalan kaki dekat-dekat. Tapi kalau jauh jangan pula sampai berpeluh-peluh pula kita kan. Sampai sini, maksudnya sunnah tu jalan kaki. Bila jalan kaki tu kita nampak orang tu, orang ni nampak orang ni, kita boleh tegur orang tu, tegur orang ni, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Bersalam kan. Namun begitu bagi sesiapa yang perlu menggunakan kenderaan kerana tempat solat terlalu jauh, ia dibolehkan dalam syarak. Tetapi berjalan kaki menuju ke tempat solat lebih afdal berbanding menaiki ke kenderaan. Okey. Kemudian yang ke-8, mengikuti jalan yang berbeza ketika pergi dan kembali dari mengerjakan solat hari raya. Ni ikut jalan lain. Kita pergi ikut sini, balik pusing. Kalau lagat jalan, jalan kaki pula. Masuk jalan Jabar sana pusing. Jalan kaki. Tak lagat tuan-tuan. Ini melampau kan. Pusing. Kalau dekat lah kan. Katakan sini boleh pusing. Dia kata. Itu sunnah Nabi. Disunahkan juga mengikuti jalan yang berbeza ketika pergi dan kembali dari mengerjakan solat hari raya. Kalau kita ada jalan lain sampai rumah, okey. Cari jalan lain. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melalui jalan yang berbeza pada hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Macam mana ya Nabi ni
Nabi tu, rumah Nabi tu dia sebelah Masjid Nabawi, tapi Nabi tu dia guna jalan lain. Yalah, dia ada isi-isi yang lain. Maksud Nabi dia akan guna jalan lain. Kita tengok apa. Ibn Qayyim Jauziyah dia kata, baginda SAW selalu melalui jalan yang berbeza ketika menuju dan pulang dari tempat solat pada hari-hari raya. Ada yang berpendapat hal ini dilakukan agar dapat bersalaman dengan orang yang melalui kedua-dua jalan itu. Sebahagian lain berpendapat untuk memberikan barakah kepada mereka. Ada juga berpendapat untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan di kedua-dua jalan itu. Menurut pendapat lain pula, untuk menampakkan syiar Islam di jalan-jalan. Pendapat yang lebih tepat adalah supaya perjalanan yang ditempuh lebih jauh, banyak langkahnya. Orang yang berjalan ke masjid atau tempat solat, salah satu langkah kakinya akan meninggikan darjatnya. Sedangkan langkah kaki yang lain akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini disebut Zadul Ma'ad. Okay. So kita kena carilah peluang. Kalau ada ruang untuk jalan lain tu, kita cari jalan lain. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tempat pelaksanaan solat hari raya. Sunnah mengerjakan solat hari raya di kawasan lapang ataupun musalla. Dia sunnahnya itu tempat lapang. Tapi kita ni dah terbiasa memang semayang kat dalam. Tapi sunnah dia kat luar nanya. Cari kita sini tak ada tempat. Tapi kalau andai kata surau kita ni ada lapang, kawasan padang, kita buat kat luar. Sunnah dia gitu. Ada setengah tempat dia buat, tapi tak banyak lah. Sebab Nabi dia membuat dekat luar. Tak buat kat dalam. Adalah. Okey, kita tengok dia kata sini. Sunnah mengerjakan solat hari raya di kawasan lapang atau musalla, tempat terbuka seperti padang, sehingga khatib dapat melihat semua hadirin. Merupakan satu amalan yang jarang dilakukan di Malaysia, melainkan beberapa kelompok kecil yang benar-benar kuat berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Apakah musalla itu berbeza dengan masjid? Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, Rasulullah keluar menuju ke musalla. Ketika itu, perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah mengerjakan solat hari raya tanpa ada sebarang solat sunat. Dia kata sini. Ini hadis Bukhari. Tentang hikmah mengerjakan solat hari raya di musalla, Syekh Abu Ubaid Masyur bin Hasan telah berkata, sesungguhnya mengerjakan kedua-dua solat hari raya di tanah lapang mengandungi hikmah yang besar. Di antaranya adalah seluruh kaum muslimin setidak-tidaknya mereka boleh berkumpul bersama, bersua muka 2 kali dalam setahun. Semua orang dari seluruh pelosok negeri akan berkumpul di sebuah tempat, sama ada lelaki, perempuan atau kanak-kanak. Mereka semua menghadap Allah dengan hati yang penuh konsentrasi. Dikumpulkan dengan satu kalimah tauhid. Solat di belakang seorang imam, membaca takbir dan tahlil bersama dan berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Seakan-akan hati mereka terikat menjadi satu, merasa bahagia dan mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dengan itu hari raya benar-benar bermakna bagi mereka. Itu yang ke-9. Okey. Maksudnya kalau ada ruang kat luar. Tapi kalau hujan jangan pula kan. Tengoklah cuaca mana yang sesuai. Tapi ada sunnah begitu. Yang ke-10 dia kata mengerjakan solat Aidilfitri. Di antara syiar yang paling utama dalam menyambut Aidilfitri adalah pelaksanaan solat Aidilfitri sebanyak 2 rakaat oleh seluruh umat Islam. Ni memang kita buatlah. Biasa ni memang tinggal solat sunat hari raya tu rasa macam solat wajib. Macam tak buat solat wajib kan. Solat wajib tinggal lewat tak apa. Tapi solat sunat tu hari raya tu rasa macam besar sangat pula. Dia punya macam berdosa pula solat tinggal tu. Dia kata. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah keluar pada hari raya Aidilfitri, kemudian terus mengerjakan solat hari raya sebanyak 2 rakaat. Baginda tidak melakukan sebarang solat sebelumnya dan sesudahnya. Ini dalam Bukhari. Disunahkan menyampaikan khutbah sesudah mengerjakan solat hari raya Aidilfitri. So semayang hari raya ni dia memang khutbah dia lepas solat. So jangan buat, kadang-kadang lupa. Mari sampai lewat imam tengah khutbah. Okey, cantiklah. Tunggu habis khutbah orang balik kan. Ingat ya. Dia tak macam semayang hari Jumaat ya. Okey. Kemudian yang ke-11, bergembira pada hari raya. Islam adalah agama yang begitu praktikal lagi munasabah. Setelah sebulan umat Islam memberi tumpuan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, maka kini tiba masanya untuk menyambut kejayaan itu dengan bergembira dan kemeriahan. Oleh itu usaha-usaha untuk menimbulkan suasana kegembiraan
di dalam keluarga masing-masing pada hari raya Aidilfitri adalah sebahagian daripada syiar Islam. So maksudnya hari raya ni adalah hari yang bergembira. Suasana kegembiraan ini berbeza mengikut adat setempat. Ya. Bagi kita kat Malaysia ni, kegembiraan sambut hari raya Aidilfitri dapat dilihat dengan memakai baju-baju baru, baju cantik, ahli keluarga berkumpul, ziarah menziarahi sama umat Islam dan pelbagai lagi lah. Maksudnya kita bina hari raya ni suasana yang gembira. Maksudnya lepas kita berpuasa. Ada setengah tempat di sebelah pantai timur, cuti umum hari raya Aidilfitri dipergunakan membawa ahli keluarga bersia-sia, berkelah, tempat-tempat peranginan. Semua bentuk suasana kegembiraan dan kemuliaan ini adalah sebahagian dari tuntutan agama Islam sempena menyambut hari raya Aidilfitri selagi ia dilaksanakan sesuai dengan luar-luar syarak. Okey, kemudian yang ke-12, mengerjakan puasa sunat 6 hari pada hari Syawal. Ni baru kita baca hadis dari kemarin kan. Maksudnya habis raya tu kita teruskan amalan bila masuk Syawal tu dengan puasa sunat hari raya. Habis so ada 12 poin dekat sini adab-adab kita menyambut hari raya Aidilfitri. Moga-moga dengan demikian kita bertambah faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat kita amal-amalkan. Insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Moga bila benda ni setahun sekali kita sambut, kadang lupa. Bila baca-baca tu ingat balik apa-apa perlu kita buat. InsyaAllah kita amalkan bersama. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.